sumbangannya kepada pendidikan Islam. Okey, sebelum kami memulakan forum santai pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan panel jemputan kita pada malam ini, iaitu saudari Izzah Zamhari daripada graduan Universiti Al-Azhar. Dan seterusnya saya serahkan kepada moderator kita, iaitu saudari Hidayah Ramli daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana sudi untuk mengikuti sembang santai kita pada malam ini. Sebelum kita mula, mari kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin. Okey. Baiklah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat dunia ini. Seperti nikmat kesihatan dan banyak lagi. Alhamdulillah kerana kita masih bernafas di dunia ini. Okey, baik. InsyaAllah sebelum kita mula, saya nak tanya kepada panel kita, Kak Izzah. Apa khabar Kak Izzah? Alhamdulillah, sihat. Okey, Kak Izzah. Okey, Kak Izzah sekarang di mana? Ada di mana? Di hati daya. Allah. Ada di rumah. Ada kat rumah. Okey. Okey. Baiklah. Sebelum kita mula, pada malam ini tajuk sembang santai kita adalah sejarah ringkas Sultan Muhammad Al-Fatih dan sumbangannya terhadap pendidikan Islam. Baiklah, kita mesti biasa dengar kan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ni, iaitu penakluk kota Konstantinopel. Jadi saya nak mulakanlah soalan pada malam ini dengan siapakah sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini sehingga beliau mampu membuka kota Konstantinopel. Okey, Kak Izzah silakan. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama sekali terima kasih pada Cik Moderator yang ayu lagi manis serta audiens yang sudi untuk sama-sama kita mendengarlah tentang satu sosok tubuh yang hebat ni. Okay. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay. Pertama sekali saya nak bacakan satu hadis Nabi yang mana inilah hadis yang menjadi inspirasi kepada para sahabat sehinggalah Sultan Al-Fatih yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Yang mana hadis Nabi SAW, la taftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaysh zalikal jaysh. Maksudnya akan dibebaskan kota Konstantinopel. Sebaik-baik raja itulah rajanya, sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Ni daripada riwayat Imam Ahmad. Okay. Kita kena tahu satu hadis ni sebab di mana hadis ni lah Rasulullah bacakan ketika mana time tu perang Khandaq. Time Nabi tengah nak pecahkan satu batu ni, inilah antara hadis Nabi bacakan dan menjadi inspirasi kepada para sahabat dan pejuang-pejuang seterusnya. Okay. Dan pertama sekali kita mesti nak kenal tentang Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Kalau tak kenal, tak cinta. Jadi kita ni lah ceritakan sikit berkaitan dengan diri beliau. Okay. Sultan Muhammad Al-Fatih ni merupakan khilafah yang ketujuh dalam khalifah yang ketujuh dalam khilafah Osmaniyah selepas turunnya ayahnya iaitu Murad. Nama sebenar baginda beliau adalah Sultan Muhammad bin Murad bin Muhammad. Okay. Nama sebenar beliau adalah Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih tu diberi selepas beliau membebaskan kota Konstantinopel. Maksud Al-Fatih apa? Tahu maksud Al-Fatih?
Istanbul. Al-Fatih maksudnya pembuka. Ya, pembuka. Betul. Al-Fatih muka. Kataan daripada asal bahasa Arab Fatahah buka kan. Jadi Al-Fatih dalam wazan fa'il adalah si pembuka. Maksudnya inilah Sultan Muhammad yang mana dia membuka kota Konstantinopel. Okey. Okey, lepas tu tarikh lahir beliau adalah 27 Rejab 835 Hijrah dan beliau wafat pada 3 Mei 1481. Okey. Beliau menaiki tahta pada umur 19 tahun. Okey, dalam sejarah dia akan ada banyak pandangan khilaf. Lagi-lagi dalam bab angka lah, contoh dalam bilangan tentera, tarikh, lepas tu umur tu memang biasa. Tapi yang kita baca naik tahta pada umur 19 tahun dan menggantikan ayahnya Murad, Sultan Murad dan berjaya menakluki Konstantinopel pada umurnya 21 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan pada umur 22 tahun. Okay. Muda tak? Nampak tak seorang pemuda yang mana jiwanya dah bersedia untuk dalam persiapan jihad. Okay. Okay. Kan? Okay, pertama, lupa. Pertama sekali nak cakap sebenarnya. Okay, malam ni kita nak ni lah sama-sama tajuk ingat. Kenapa kita kongsikan tentang sejarah Islam yang sangat hebat ni? Sebab bila kita dengar berkaitan dengan sejarah Islam ni sebenarnya dia akan meningkatkan semangat dalam diri kita kan, dalam kita menegakkan agama Islam. Sebab tu bila dengan sejarah ni sebenarnya dia meningkatkan iman kita. Jadi kita kena banyakkan dengan tentang para sahabat. Jadi ni pun antara membangkitkan semangat kita dalam sebagai seorang pemuda Islam. Okey. Disambung. Betul tu Kak. Okay, tadi 1 tahun, 2 tahun kan. Dan beliau tiba di Konstantinopel tu pada tarikh 19 April 1453 Hijrah. Okey. 1453 Masihi. Okey. Tadi soalannya. Okey. Ni kita cerita tadi sejarah ringkas sedikit. Ni ceritakan sedikit berkaitan dengan peribadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya macam mana? Okay. Pada waktu kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia sebenarnya seorang yang nakal. Sebab kenapa? Sebab beliau ni dah biasa dimanjakan. Anak seorang raja pula tu. Jadi apa yang nak dia semua dia dapat. Tapi satu hari ayahnya Sultan Murad dia nak mendidik anaknya menjadi seorang pejuang dan sultan Islam yang hebat. Jadi dia ada 2 syekh yang yang mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Siapakah? Yang pertama yang pertama adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Syekh A'ad Syamsuddin. Tu Syekh Syamsuddin. Itu 2 ulama tersohor yang mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga menjadi orang yang hebat. Okey. Pada satu hari bila Sultan Muhammad Al-Fatih dah biasa dimanjakan kan. Kadang-kadang ramai ulama-ulama sebelum tu yang tak berani nak orang kata nak mengajar Sultan Al-Fatih ni. Pada satu hari ayahnya jumpa dengan seorang syekh yang tadi tu antara 2 tu, rasanya Syekh Ahmad bin Ismail tadi. Ayahnya sendiri memberikan rotan kepada Syekh Ahmad tadi. Lepas tu cakap dekat depan Syekh. Dan time tu pun Sultan Muhammad Al-Fatih mendengar lah. Katanya pukul, maksudnya nak kata dalam mafhumnya tuan boleh je nak terus pukul anak saya sekiranya dia melampaui batas ke ataupun ini adalah antara salah satu adab. Jadi sejak hari tu time tu ada Syekh memukul Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih time tu terkedu. Dia rasa macam terpaku lah sebab dia tak pernah dipukul kan. Bila satu hari dipukul, time tu lah bermulanya kesedaran Sultan Muhammad Al-Fatih untuk berubah. Dan sejak itulah pada umur 8 tahun beliau dah menghafal Quran 30 juzuk. Time tu. Dan pada 8 tahun dah hafal 30 juzuk. Okey. Seterusnya antaranya lagi ibu beliau juga turut maksudnya memberi peranan juga.
sebab selalu berkongsikan tentang cerita-cerita sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam yang menjadi inspirasi juga kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan setiap kali lepas subuh, kadang-kadang dibacakan tentang strategi Konstantinopel, macam mana dalam jihad. Sebab tu dalam lepas subuh tu, antara cara untuk kita hilangkan ngantuk, kita baca tentang sejarah. Tapi sebenarnya sejarah ni bukan membosankan. Kalau kita pandai cari sejarah yang sebenar dari sejarah Islam, sebenarnya dia akan jadi sesuatu yang menyeronokkan buat kita. Dia tak ngantuk. Okay. Tu. Dan beliau ni juga turut menguasai 7 bahasa. Ada juga yang kata 6 bahasa. Bahasa Turki, ada bahasa Latin dan sebagainya lah. Ni pun menjadi antara salah satu kelebihan Sultan Muhammad Al-Fatih dapat menguasai tanah jajahan. Sebab dia dapat bercakap dengan rakyat-rakyat di sekeliling, jadi dia dapat memahami bagaimana situasi rakyat jelata dan sebagainya. Okay, lagi? Mungkin itulah kot untuk awal-awal ni. Nanti kita tambah lagi lah. Jadi seterusnya saya serahkan semula kepada moderator. Okey. Subhanallah. Jadi apa yang kita terangkan tadi, Kak Izzah terangkan tadi, dah jelaslah nampak bahawa kepribadian Sultan Muhammad Al-Fatih ni yang sangat tinggi disiplinnya pada waktu umur kecil lagi, iaitu 8 tahun sudah mampu untuk menghafal Al-Quran. Jadi jadi tidak hairanlah mengapa dia mampu untuk menakluk Konstantinopel pada umur yang amat muda. Betul tak Kak? Betul. Okey. Jadi seperti yang Kak cakap tadi, tujuan kita belajar sejarah ni betul lah untuk menaikkan semangat kita untuk menjadi lebih baik, menaikkan semangat kita. Sebab apa? Sebab dulu waktu zaman Turki Uthmaniyah ni, Islam pernah menakluk sebanyak 2/3 dunia. Betul tak Kak? Betul. Jadi kita mengimbau kembali zaman kegemilangan Islam untuk menaikkan semangat kita. Okey, baiklah Kak. Untuk soalan yang kedua, kita tahu bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ni bukan sahaja mempunyai kepribadian yang hebat, malah juga mempunyai tentera yang hebat, benar? Jadi saya nak tanya, bagaimanakah beliau mendidik tentera-tenteranya untuk menjadi segagah itu dan tidak meninggalkan solat? Okey, baiklah, saya serahkan kembali kepada Kak Izzah. Okey, terima kasih. Soalan kedua, macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih tadi menjadi diri dan tentera ya? Menjadi orang yang hebat ya? Kan? Okey. Okey, pertama sekali kita tak tahu secara dakik ataupun secara detail bagaimana tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni mendidik tentera dia. Secara detail tu tak tahu sebab setakat pembacaan tak pernah jumpa lagi lah kan. Okay, tapi cuma ada satu kisah yang dirakamkan time tu. Ni kesan daripada didikan dan tarbiyah Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap para tentera dia. Time tu bila dah masuk ke kota Konstantinopel, maksudnya dah berjaya dah menakluk kan. Dan tu mereka pun nak menunaikan solat Jumaat yang pertama di Konstantinopel. Lepas tu time tu semua tertanya-tanya siapakah yang nak menjadi imam dalam solat Jumaat tu. Jadi time tu Sultan Muhammad Al-Fatih dia bertanya kepada semua, dia kata siapa yang sejak akil balik dia tak pernah meninggalkan solat. Time tu tak ada siapa yang duduk. Nak kata memang semua tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni memang tak pernah tinggal solat selepas akil balik. Okay, yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih tanya lagi. Okay, siapa antara kita yang tak pernah tinggalkan solat rawatib? Solat sunat kan? Sejak akil balik. Lepas tu, tak pasti time tu rasanya semua masih berdiri lagi. Maksudnya kata memang hebat. Memang hebat tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Lepas tu bila akhir sekali soalan yang ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih tanya siapa yang tak pernah tinggal qiyamul lail bila dia akil balik. Time tu Sultan Muhammad Al-Fatih seorang je yang berdiri.
nak katanya orang yang betul-betul tak pernah tinggalkan 3 perkara tu sejak akhir balik adalah Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Itulah sebaik-baik raja yang hebat dan akhirnya dia sendiri yang menjadi imam. Itulah. Dan satu soalan juga yang boleh kita kembalikan kepada diri kita, setakat ni bagaimana dengan solat kita? Bukan setakat solat wajib, tapi solat sunat kita, solat sunat rawatib khususnya qiyamul lail. Lagi satu, antara fakta, kalau perasan, kita selalu nampakkan potret Sultan Muhammad Al-Fatih. Pernah tengok tak? Selalu tengok kan? Potret yang gambar Sultan Muhammad Al-Fatih yang kartun tu. Ya. Pernah kan? Okay. Itu maksudnya itu juga antara gambaran memang muka Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri, sebab dikatakan time tu ada seorang lelaki dari negara mana dia memang nak datang berjumpa Sultan Muhammad Al-Fatih, dia nak buat urusan diplomatik. Time tu juga dia lakar Sultan Muhammad Al-Fatih, dan itulah gambar yang kita tengok pada hari ini. Dan kalau kita tengok juga dalam gambar tu, kita perasan ada satu lilitan serban yang besar dekat kepala Sultan Muhammad Al-Fatih. Betul? Betul? Besar kan? Siapa tahu sebenarnya apa? Serban tu apa? Siapa pernah tahu? Saya teka. Serban tu sebenarnya adalah kain kapal. Apa kain? Kain kapal. Ya, betul. Kain kapal. Bagus saya. Okey. Kain kapal. Mula-mula kita tahu memang subhanallah, memang hebat sangat. Nak kata kenapa sampai dia letakkan kain kafan tu sendiri sebagai serban? Nak selalu sebab mengingati mati. Untuk mati syahid. Dan lagi satu, dia mengaplikasikan satu hadis Nabi yang Rasulullah kata, orang yang bijak adalah orang yang selalu ingat mati. Sebab tu antaranya juga kan, Sultan Muhammad Al-Fatih orang yang bijak kan. Jadi sebenarnya selalu ingat mati kan. Okay. Dan sebab itulah mereka tak gentar untuk mati, sebab betul-betul nak mati syahid. Okay. Tu. Dan okay, jawab ke soalan? Ya. Okay. Okay, nanti sambung lagi. Isra pada moderator. Okay. Masya Allah, kita dapat yang baru ni yang mana selama ni kita tak terfikir pun kenapa serban dia tu begitu tebal dan tinggi. Rupanya serban yang dia pakai itu adalah kain kafan untuk mengingatkan dia bahawa dia nak mati syahid. Jadi sebab itulah Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentera-tenteranya tu amat berani untuk mati syahid. Okey, baiklah Kak. Untuk soalan yang seterusnya, apakah antara amalan Sultan Al-Fatih sehingga mampu menakluk Konstantinopel? Okay, sebab tadi Akak dah cerita kepribadian Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga kehebatan dia. Jadi nak tanyalah bagaimana pula dengan amalan-amalan itu sewaktu kecilnya bagaimana. Okey, teruskan Kak Ida. Okay, terima kasih pada moderator. Okay, untuk soalan yang ketiga, apakah sebenarnya amalan kan, ataupun sebenarnya punca Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia mampu menakluk kota Konstantinopel. Okay. Yang pertama sekali, sebab tu kita selalu diingatkan tentang dua perkara, iaitu usaha dan tawakal. Kalau bertawakal sahaja tu bukan tawakal namanya, itu namanya tawakul. Okay. Sebab tawakul ni dia tak ada usaha, tapi dia hanya mengharap sahaja. Okay. Jadi kat sini kita nak bacakan 3 punca kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia memang kenal tentera dia. Maksudnya tentera dia tu dia memang kenal betul-betul apa kekurangan tentera dia, maksudnya seorang ni apa kelebihan, apa kekurangan dia, dan dia menyayangi tentera dia seperti mana diri dia. Sebab itulah amalan yang dia jaga, dia nak tentera dia pun jaga juga untuk jaga hubungan dengan Allah kan. Dan
itu antaranya kenapa tentera Sultan Muhammad Al-Fatih dia sayang kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kat situlah terjadinya tentera ni boleh walak dan taat. Sebab tu dia boleh walak dan taat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay. Yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih ni memang dia ada strategi yang mantap. Sejak dia dari kecil macam tadi kita ceritakan kan, dia dah biasa dengar tentang strategi. Kadang-kadang dia banyak tahulah, memang banyak sejarah yang dia korek. Contoh memang tentang kota Konstantinopel sendiri, Sultan Muhammad Al-Fatih dah lama kaji. Sebelum dia jadi sultan lagi, kan dia memang dah lama kaji sebab dia nak hadis Nabi tu diri dia yang akan menakluki. Okay, sebab tu dia kaji betul-betul. Berapa kedalaman laut yang akan dia pergi, berapa ketebalan kubu yang akan dia pecahkan nanti, tu semua dia dah kaji. Dan dari situlah maklumat-maklumat tentang kota Konstantinopel, dan dia tahu apa yang dia perlu buat, apa kekurangan dan semuanya dia dah tahu. Jadi dari situlah Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya membuat persiapan yang sangat lengkap sebelum ke sana lah, sebelum memulakan peperangan ke sana. Okay. Dan sebab itulah para sahabat dahulu bila dia dengar tentang hadis ini, sebenarnya ramai yang nak membenarkan, maksudnya yang memang ramailah berpusu-pusu yang nak menjadi orang yang membebaskan Konstantinopel. Antaranya pada zaman Muawiyah kan, time tu diketuai oleh anaknya Yazid. Lepas tu antaranya juga ada sahabat Nabi juga, Abu Ayyub Al-Ansari, tapi tak berjaya pada zamannya. Jadi ada kisah menarik tentang Abu Ayyub Al-Ansari ni. Jasadnya dikebumikan berdekatan dengan tembok Konstantinopel. Sebab dia kata apa? Sekiranya bukan aku yang membebaskan kota Konstantinopel, dia kata kebumikan jasadku di sini, moga-moga satu hari nanti dia nak dengar derapan tapak kaki kuda yang berjaya membebaskan kota itu. Sebab tu dia dimakamkan di situ. Dan antara menjadi kata tujuan Sultan Muhammad Al-Fatih dia betul-betul nak bebaskan kota Konstantinopel adalah dia nak berjumpa, maksudnya dia nak melawat jasad sahabat Nabi ni yang mulia ini. Tu antaranya inspirasi dia. Okay, saja mantap. Okay. Dan sebab itulah kisah yang kita dengar kapal atas daratan kan, Sultan Muhammad Al-Fatih. Time tu peperangan berlangsung secara berlanjutan 53 hari berturut-turut. Time tu nak cuba pecahkan, Sultan Muhammad Al-Fatih nak cuba pecahkan kubu, pecah-pecah juga. Lepas tu nak melalui laut, time tu ada orang kata rantaian besi yang memang menghalang kapal untuk masuk melalui laluan air. Jadi time tu lah Allah memberi ilham kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk berjalan di atas daratan. Sebab tu kalau orang kata kalau orang yang luar biasa ni memang dia akan buat sesuatu yang luar biasa, luar kotak. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ni antara orangnya. Jadi dia dan tenteranya berusaha untuk membawa kapal tu melalui daratan sebab lautan memang dah tak boleh lalu, dan akhirnya berjaya 70 kapal itu mendarat melepasilah rentasan tu. Dan time tu lah bila para tentera dah ramai, dia pecahkan kubu tu dengan satu meriam. Ni pun antara sejarah juga, satu meriam yang paling besar mencipta sejarah yang mampu memecahkan tembok yang begitu kuat. Time tu lah pecahnya kubu, dan Sultan Muhammad Al-Fatih time tu kata siapa yang betul-betul nak mati syahid, jom ikut aku, maksudnya masuk dalam kubu. Jadi time tu pun para tentera berpusu-pusu masuk ke dalam benteng yang telah dipecahkan, dan time tu pemegang bendera adalah Hasan. Dia pun naik ke atas memacakkan bendera. Bila Sultan dan tentera nampak bendera telah dipacakkan, tu naik lagi semangat tentera Islam. Jadi time tu kalahlah musuh Islam dan menangnya tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan pemegang bendera tu syahid, menemukan syahid. Okey. Lagi?
Okey, cuma dan nak tambah lagi satu lah. Antara inspirasi juga yang menjadi semangat buat Sultan Muhammad Al-Fatih, dan itu Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin, guru beliau selalu menanamkan dua perkara ni dalam jiwa Sultan Muhammad Al-Fatih dari kecil. Sejak didik memang dia dua perkara ni selalu ditanamkan dalam diri Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, Syekh kata pesan pada Sultan Muhammad Al-Fatih ni kena tingkatkan gerakan jihad dalam Empayar Uthmani. Maksudnya dia kena tingkatkan kualiti jihad para tentera. Itulah. Yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih ni mesti kena jadi orang yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Dan ada satu fakta juga, setiap kali bapa Sultan Muhammad Al-Fatih ni, Sultan Murad kan, nak mandikan Sultan Muhammad Al-Fatih ni, beliau akan mengatakan itulah kota Konstantinopel yang kau akan menakluki. Maksudnya nak kata engkau lah yang akan menjadi orang yang dimaksudkan Nabi. Selalu diulang, akhirnya melekat dalam kepala Sultan Muhammad Al-Fatih dan yang betul-betul menjadi orang kata semangat lah dan di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membebaskannya. Okay. So antaranya. Jadi sebab tu kalau jiwa pemuda ni sekiranya dididik dengan sebenar-benar didikan, dia akan menjadi seorang yang hebat dan jiwa pemuda inilah yang akan disalurkan dalam kemenangan Islam. Okay. Kita untuk soalan yang ketiga. Jawab ke? Alhamdulillah, sangat jelas jawapan akak tadi Yang mana antara punca kemenangannya adalah dengan mengenali tentera, menyayangi tenteranya seperti keluarganya sendiri. Dan menjadikan mereka seorang yang taat dan tidak meninggalkan solat semula. Dan saya tertarik dengan strategi Sultan Muhammad Al-Fatih tadi yang dikatakan bahawa beliau sejak dari kecil sudah dididik oleh ayahnya dan diberi banyak ilmu mengenai dengan Konstantinopel ni. Jadi dikatakan bahawa dekat bilik Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri ada peta dunia. Betul tak Kak? Okay. Yang tu mungkin betul pernah dengar juga. Okay. Jadi benarlah bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ini memang sangat hebat dan patut jadi inspirasi terutama kepada kita anak muda. Okey, baiklah. Akak boleh kita ke soalan yang seterusnya? Okey, boleh. Okey, baiklah. Untuk soalan yang seterusnya ini tentang mengenai sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri terhadap Islam. Jadi apakah antara sumbangan yang telah diberikan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap Islam? Okey, soalan yang keempat, sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam Islam. Dalam Islam lah kan, sebab dia luas. Kalau kita tahu sehingga hari ini antara jasa Sultan Muhammad Al-Fatih adalah perluasan empayar Islam. Jadi negara-negara Islam yang sehingga hari ini ada, antaranya adalah jasa-jasa tokoh-tokoh terdahulu yang berjuang habis-habisan untuk menegakkan daulah Islamiah. Okay. Sebab tu kita ni pun jadi antara orang yang sebenarnya bertanggungjawab atas kejatuhan khilafah Islam. Kan? Sebab tu sebenarnya sehingga hari ini pun sebenarnya kita mesti menegakkan daulah Islamiah. Dia bukan berakhir di situ saja, tak. Okay. Yang kedua, tapi itulah yang pertama kan, perluasan tu. Yang kedua adalah meninggalkan orang kata meninggalkan sejarah yang gemilang buat generasi kini. Itu antaranya. Sebab kenapa bila kita soroti semula sejarah terdahulu, sebenarnya tadi yang pertama tadi kita cakap, kenapa kita akan tahu sejarah? Sebab satu untuk meningkatkan semangat Islam dalam diri kita untuk meneladani langkah-langkah orang terdahulu kan, orang yang berjaya terdahulu. Yang kedua sebenarnya kenapa kita belajar sejarah adalah supaya kita tak mengulangi sejarah yang kesilapan dan kita teruskan langkah-langkah mereka yang telah berjaya pada zaman dahulu.
Okay. Dan sebenarnya banyaklah yang kita dapat daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Nak katanya apa? Yang kita boleh belajar daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri, daripada sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Sebenarnya kemenangan Islam ni bukannya boleh dicapai melalui puasa sahaja. Contoh macam, okey kalau tak tinggal solat, tak tinggal puasa, okey boleh berjaya. Bukan setakat tu. Tapi apa tadi kita kata, kena ada usaha. Kena ada usaha. Kan? Sebab itulah antara pelengkap kejayaan kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Bagaimana kalau ilmu peperangan, macam mana strategi kita kena buat, kelengkapan. Bila kita dah buat semua tu, barulah kita berusaha, kita mohon pertolongan dari Allah, Allah akan bantu. Sebab tu antara dalam Allah nak beri bantuan kepada tentera Islam, dia ada ciri-ciri yang tentera Islam kena buat. Adalah ciri-ciri Islam kan. Ciri-ciri yang kita kena lengkapkan diri kita sebelum kita nak minta bantuan daripada Allah SWT. Dalam contoh kita boleh ambil dalam kisah perang Badar sendiri kan. Kadang-kadang orang tanya, kenapa Allah tak bagi menang terus pada tentera Nabi Muhammad dalam perang Badar? Sebab dari situlah sebenarnya Allah nak suruh kita ni berusaha. Kalau tak sebenarnya Allah boleh je nak bagi kejayaan tu. Tapi sebenarnya Allah nak kita berusaha. Dan itulah sebenarnya konsep hamba. Dia bukannya meminta, tapi dia seorang hamba kan, dia kena ada usaha, baru dia boleh meminta. Kalau hanya tahu meminta, mengarah, tu namanya tuan, bukannya hamba. Jadi kita kena sedar, kita ni hamba, tapi kita ni tak boleh terlalu memandang terlalu rendah ataupun memandang terlalu tinggi kepada musuh Islam. Dan kita juga tak boleh terlalu yakin, dan kita juga tak boleh terlalu merasa rendah diri sekiranya kita dalam perjuangan Islam ni. Sebab kita ada Allah. Apa beza kita, tentera Islam dan tentera musuh Islam? Sebab kalau tentera Islam ni ada Allah, mereka tak ada. Dalam Al-Quran juga Allah sebut, kalau dalam kisah Badar sendiri, macam mana obati hati-hati tentera Badar, Nabi Muhammad sendiri. Banyaklah kisah-kisah ataupun ayat-ayat penenang syifa yang Allah turunkan dalam Al-Quran buat para tentera Islam. Dan sebenarnya ayat Quran tu pun, sebab itulah dikatakan sehingga hari ini dia adalah syifa buat umat Islam sehingga sekarang. Sebab tu kalau zaman sekarang ni pun kan pejuang-pejuang Islam yang nak menegakkan Islam sehingga hari ini, Al-Quran, sekiranya berpegang pada Al-Quran, maka dia tak akan takut. Sebab memang Allah dah rakamkan kebenaran dalam Al-Quran. Kan? Contohnya antaranya Allah kata, sekiranya kau sakit, mereka pun sakit. Dan mereka, maksudnya umat Islam ni ada Allah. Jadi jangan takut dalam nak menegakkan agama Islam. Okay. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan sumbangan ataupun apa kesan yang kita boleh dapat daripada perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay. Terima kasih moderator. Okey, baiklah. Banyak antara sumbangan dan kesan yang kita dapat daripada Sultan Muhammad Al-Fatih ini sendiri. Yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih ini mengajar kita untuk bersifat dengan lebih yakinlah terhadap diri sendiri kan. Iaitu kita kena percaya bahawa Al-Quran itu segalanya. Yang mana Al-Quran boleh menyembuhkan penyakit kita, dan kita kena ingat bahawa sebagai umat Islam kita perlu berpegang kepada Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran merupakan sumber ilmu yang pertama. Okey. Terima kasih Kak Izzah sebab menjawab soalan-soalan yang diberikan. Sekarang saya nak buka soalan kepada semua penonton yang melihat sembang santai ini. Jadi dipersilakan kepada sesiapa yang mahu bertanyakan soalan. Okay. Okay, Assalamualaikum Saudari Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, saya nak tanya,
Kenapa Konstantinopel tu diserang? Okey. Nak kumpul soalan dulu ke? Jawab terus ke? Macam mana? Boleh jawab dulu. Kalau ada yang nak tulis di ruang komen pun boleh tanya soalan. Kalau nanti saya akan buka untuk cakap pun boleh juga. Boleh jawab dulu soalan. Okey, baik. Okey, menjawab daripada soalan Cik siapa tadi? Cik Izzati. Cik Izzati Khalid. Yeah. Okey, adik manis, okey. Tadi soalannya kenapa kota Konstantinopel ni diserang? Okey, kat sini ada dua sebab, dua punca kenapa kota Konstantinopel ni diserang dan nak dibebaskan. Okey, kalau cuma pertama sebelum tu, kalau dalam Islam sebab tu disebut fathu, maksudnya pembebasan, pembukaan. Sebab Islam ni dia tak menjajah, tapi dia meluaskan, berbuka kota tu untuk menyebarkan agama Islam. Dan dari situlah rahmat Allah, dia bukannya menjajah, tapi sebenarnya dia membuka tanah-tanah di bumi ini supaya mendapat rahmat Allah seluruh alam. Okay. Pertama tadi kenapa diserang? Yang pertama sebab kota Konstantinopel ni adalah antara satu kota yang disebut Nabi dalam hadis. Sebab tu ramai para sahabat ataupun pejuang-pejuang dari Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri berusaha, berazam nak bebaskan sebab ini adalah satu kota yang disebut oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Menjadi inspirasi ya. Okey, yang kedua, kota Konstantinopel ni adalah satu tanah yang strategik yang mana terletak antara Eropah dan Asia. Jadi siapa yang kuasai ni dia mampu mendapatkan keuntungan yang banyak. Contohnya seperti Turki sekarang. Kan, Konstantinopel ni bila dibuka oleh Sultan Al-Fatih sebenarnya namanya dibuka kepada Islambul. Sebenarnya asalnya Islambul. Maksudnya Islam secara keseluruhan. Itu maksud Islambul. Tapi lepas diperintah oleh Kemal Atatürk iaitu musuh Allah kan. Kemal Atatürk semua kenal kan? Kenal? Yang menjatuhkan antara yang menjatuhkan khilafah Utsmaniyah. Dia tukar Islambul kepada Istanbul sehinggalah kini. Dan gereja yang ditukarkan kepada Masjid Hagia Sophia hari ini menjadi muzium sahaja. Itu antara satu kekecewaan lah terhadap apa yang telah Kemal Atatürk lakukan. Okay, sedikit sebanyak. Okay, terusnya menjawab ke? Menjawab, Alhamdulillah Kak. Terima kasih. Okay, ada yang nak tanya lagi ke? Okey, baiklah. Saya buka lagi soalan. Saya nak tanya. Okey, silakan. Saya nak tanya, macam sebagai pemimpin kan, apa contoh yang kita boleh ambil dari Sultan Muhammad Al-Fatih tu? Faham tak? Faham sebagai pemimpin? Okey. Okey. Sama. Okey, sebagai pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, apa yang kita boleh ambil daripada sikap dan peribadi yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kan? Okey. Rifhan pimpinannya dekat UFC. Tak. Kalau bukan pun, okey, tak apa. Kalau bukan pun, kita semua ni adalah pimpinan. Paling kurang pun kita adalah pimpinan kepada diri kita sendiri. Kan? Betul tak? Okey, seperti mana dalam hadis Nabi juga. Okey. Okey, jadi antara yang kita boleh ambil dari sikap ataupun teladan yang ditunjukkan Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri tadi, yang pertama, pemimpin ni dia perlu ada peribadi yang baik. Peribadi yang baik. Sebab kenapa? Sebab dia adalah teladan, qudwah dan uswah kepada rakyat jelata dan tentera. Jadi kalau raja tak baik, macam mana tentera nak baik? Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut dulu, itulah sebaik-baik raja, lepas tu baru tentera,
itulah sebaik-baik tentera. Sebab nak kata raja, kalau raja baik, rakyat dan tentera dia akan baik. Sebab itulah qudwah yang ditunjukkan. Okay. Yang kedua, kena ada iman yang kuat kan. Iman yang kuat. Contoh macam tadi, qiyamul lail, solat sunat, itu dijaga dengan baik. Dan apa yang kita boleh kita aplikasikan dalam diri kita, tahu tak 10 muwasafat tarbiyah? 10 muwasafat tarbiyah. Siapa yang tak tahu nanti boleh cari. Apa 10 muwasafat tarbiyah? 10 muwasafat tarbiyah ni kita kena aplikasikan dalam diri kita selaku muslim. Sebab itulah sikap muslim dan baru lengkap. Kalau tak lengkap lagi, maksudnya tak lengkap lagi. Nanti cari siapa yang tak tahu 10 muwasafat tarbiyah tu apa, nanti boleh cari, okey? 10 apa? Muwasafat tarbiyah. 10 muwasafat tarbiyah. 10 muwasafat tarbiyah. Okey. Baik, Meh. Saya tulis kat ruang komen. Okey. Okey, bagus. Okey. Lepas tu yang ketiga, kena ada ilmu yang lengkap. Ilmu yang lengkap. Ilmu ni mencakupilah segala-galanya. Ilmu agama, ilmu siasah iaitu ilmu politik, ilmu ketenteraan, jihad dan sebagainya. Sebab tu macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih dia menjadi seorang yang hebat? 6 bahasa pun dia boleh kuasai dengan baik. Untuk mudah berkomunikasi dengan rakyat jelata dan negara lain kan. Lepas tu banyak ilmu yang Sultan Al-Fatih ni tahu. Okay. Dan banyaklah tapi ni antaranya yang boleh kita ambil. Antaranya tadi kita ada sebutkan, dia ni adalah seorang raja yang sangat prihatin dengan tenteranya. Nak kata dia boleh tahu tentera dia ni lemah apa, kurang apa, dari situ dia boleh tahu tentang tentera dia. Sebab tu tentera dia sangat sayang kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sebab seolah-olah dia mengambil berat terhadap tentera dia. Macam tu juga kalau kita jadi pimpinan kan. Kalau kita ada orang-orang yang kita pimpin ataupun rakan-rakan sekerja kita, kita kena tahu apa masalah dia. Jadi apa kelemahan dia yang kita boleh bantu. Kadang-kadang bila kita macam kita tak ambil tahu tentang diri dia, dia akan menjadi lemah dan futuh bila nak melaksanakan gerak kerja Islam kan. Sebab tu dalam suasana perjuangan Islam ni kita kena ada jemaah. Dalam jemaah ni lah sebenarnya beramai-ramai kita ada ukhuwah Islamiah yang sebenar, dan dari situlah kita saling mengingatkan, saling meningkatkan semangat kita untuk sama-sama berjuang. Itulah seorang pimpinan yang baik. Dia tak akan tinggalkan orang ke belakang. Pimpinan yang hebat ni, dia akan menjadikan orang lain juga hebat. Bukan dia nak tunjukkan diri dia hebat, tapi dia nak jadikan orang lain lagi hebat dari diri dia. Itulah pimpinan yang hebat. Okay. Dan jangan kalau jadi pimpinan ni, jangan kedekut untuk berkongsi dan jangan sombonglah. Sebenarnya banyaklah peribadi yang kita boleh ambil yang boleh diteladani. Antaranya Rasulullah sendiri kan. Seorang pimpinan, seorang ulama, seorang ayah, seorang suami yang misali, semua lengkap. Jadi itulah sebaik-baik uswah yang ditunjukkan Nabi kita sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Kak atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Iaitu yang pertama, perlulah menaiki peribadi yang baik. Yang kedua, iman yang kuat dan juga menjaga ibadah. Dan seterusnya kita jangan kedekut untuk berkongsi ilmu. Okey. Baiklah. Saya nak buka lagi soalan kepada penonton. Okey, saudara Muhammad Hafiz nak tanya soalan ke? Ya, saya ada soalan. Okey, persilakan. Okey, Ustazah, saya ada soalan. Saya bagi Ustazah. Cik Austin.
kan dalam keadaan macam nak kata, dalam norma sekarang ni tak ramai yang ada kepribadian macam Sultan Muhammad Al-Fatih, betul tak? Jadi macam nak kata, macam mana kita nak pupuk baby step tu untuk setiap pemuda zaman sekarang ni, sekurang-kurangnya macam mana nak kata, biar diorang ada baby step untuk start jadi seperti Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Faham tak soalan saya? Okay, faham? Faham, okay. Okay, sebelum tu siapa-siapa yang nak tolong jawabkan pun boleh. Sebab kadang jawapan kita pun bukannya maksudnya mungkin tak menepati, kurang menepati. Jadi siapa yang lepas ni nak tambah ataupun ada jawapan yang lebih tepat, maksudnya sama-sama kongsi kita santai, boleh je, ahlan je. Kongsi je, okay? Okay, ni kita kongsikanlah dari pendapat saya sendiri. Pertama sekali, macam tadi yang saya sebut, ingatlah zikrul maut. Ingat mati. Sebab apa? Okay, ni antara baby step lah. Sebenarnya bila fitrah manusia ni, sebenarnya jiwa dia memang suci. Manusia bila lahir memang ada seorang yang suci. Cuma disebabkan ujian-ujian dunia, terleka, terlalai, dari sebab tu kita lupa. Okay, sebab tu kita kena diingatkan dengan perkara-perkara akhirat. Contohnya, senanglah antaranya zikrul maut. Bila ingat mati ni, confirm semua orang akan takut. Kalau yang tak takut tu, tak tahulah kan. Tapi memang confirm manusia ni sekiranya diingatkan tentang kematian, dia memang akan ada rasa takut dalam diri dia. Dan itulah antara titik permulaan dia untuk berubah menjadi yang lebih baik. Diri kita ni pun sebenarnya, ada seorang syekh ni, Syekh Ustaz Kazim, Ustaz Kazim kan? Ya, Ustaz Ismail Kamus yang baru meninggal baru-baru ni kan. Antara petikan yang beliau kongsikan, sebenarnya dalam sehari kita ni paling kurang pun 30 kali kita kena ingat mati. Paling kurang. Sebab apa? Sebab itulah sebenarnya antara untuk menyuntik jiwa kita menjadi orang yang lebih baik. Kan, contoh kita bangun tidur, kita terus ingat mati. Jadi kita akan rasa bersyukur, kita akan cuba memanfaatkan hidup kita, hari kita yang Allah masih bagi peluang untuk kita laluinya dengan lebih baik. Jadi kalau nampak kawan-kawan yang kita rasa macam mungkin kita boleh ingatkan dia tentang mati juga kan. Itu antaranya. Jadi kalau siapa nak kongsi lagi boleh. Okay. Ingat mati kan. Itu antara dia orang yang bijak. Lepas tu, kalau diri saya memang antara penyuntik semangat untuk menjadi orang yang lebih baik adalah memang untuk baca-baca kisah tentang para sahabat dan pejuang-pejuang Islam yang hebat. Memang insya-Allah lah kalau baca tu memang jiwa kita ni memang akan rasa sesuatu yang lain untuk berubah. Sebenarnya sejarah Islam ni, sebab itulah sejarah dalam Al-Quran sendiri sebenarnya banyak sejarah. Sebab apa sejarah ni untuk kita ambil teladan dan kita nak ulangi perkara yang selepas yang lalu. Jadi kita pun dah tak cukup masa dekat dunia ni. Tak tahu, mungkin lepas kita Google Meet ni adakah kita hidup lagi ataupun tidak. Jadi sebab tu alhamdulillah Allah rezekikan kita malam ni kan Google Meet untuk dengar tentang kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Moga-moga menjadi inspirasi permulaan buat diri kita untuk jadi lebih baik. Jadi bila kita dengar sejarah ni bukan kita dengar pada malam ni lepas kita lupa, tak. Tapi terus kita set mind dalam diri kita, okay, lepas ni aku nak menjadi seorang yang lain. Apa esok aku nak buat? Terus kita susun perancangan strategi kita, apa yang kita nak buat lepas ni. Macam Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia tak sia-siakan waktu-waktu dia, sebab tu dalam tempoh sebelum dia naik tahta dia dah menjadi seorang yang hebat. Hafal Quran 30 juzuk. Dah kuasai 6 bahasa kan. Dah banyak strategi yang dia dengar, yang dia dah buat persediaan dalam tempoh masa muda dia. Sebab apa? Dia tak pernah tinggalkan satu saat dalam hidup dia
untuk benda yang sia-sia. Sebab tu dia jadi pemuda yang hebat yang membenarkan hadis Nabi itu sendiri. Jadi kita nak jadi orang hebat, memang kita kena berubah dari diri kita sendiri. Siapa yang lalai memang rugi. Sebab itulah sebenarnya Imam Syafi'i rahimahullah sendiri ada sebut dalam tafsir Ibn Katsir kan, sebenarnya bila kita umat Islam ni menghayati Surah Al-Asr itu sendiri, walaupun pendek 3 ayat sahaja, dia akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Kalau berpegang pada surah Al-Asr ni, betul-betul dia akan jadi orang yang hebat dunia akhirat. Jadi bolehlah nanti lepas ni kita buka Quran kan, kita renungi balik surah Al-Asr, sebenarnya ada makna yang cukup mendalam yang Allah nak sampaikan kepada umat Islam sendiri. Okay? Okay. Itu je. Maaf atas kekurangan. Nanti siapa nak tambah, boleh tambah. Okay, wallahualam. Okay, Saudara Hafiz, terima kasih atas soalan dan terima kasih Kak Izzat atas jawapan yang diberikan. Subhanallah. Jadi key point nak cakap kat sini bahawa baby step untuk berubah itu sendiri adalah dengan mengingati mati. Sebab jika kita mengingati mati ni lah kita akan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Saya pernah mendengar kata-kata ni, hiduplah seperti kita akan mati keesokan harinya. Jadi bila kita ingat mati, secara automatik kita akan sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Okey. Terima kasih. Baiklah, saya buka mungkin soalan yang terakhir untuk malam ini. Ada lagi ke sesiapa yang mahu bertanya? Soalan terakhir daripada saya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soalannya berbunyi, apakah amalan yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu tu, ketika tu? Okay, tu je. Apakah amalan? Apakah amalan? Okay. Apakah amalan yang dilakukan umat Islam ketika itu? Amalannya yang tadi yang saya pun dah sebut, ceritakan. Dia jaga, inilah ringkasnya, jaga hubungan dengan Allah dan juga jaga hubungan dengan manusia. Maksudnya jaga hubungan betul-betul lah. Sebab tu hablum minallah, hablum minan nas. Dua-dua ni kena jaga. Tak boleh salah satu, dua-dua ni kena jaga. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih menjaga hubungannya dengan tentera dan rakyatnya, begitu juga rakyatnya terhadap pimpinan, pemimpinnya dan sahabat-sahabatnya yang lain. Okay. Jadi itulah antara amalannya, amalan-amalan sunnah yang tadi kita sebutkan kan. Betul-betul nak kata sebab jaga hubungan dengan Allah dalam solat. Dalam solat. Jadi sebab tu menjadi, orang kata jadi teladan persoalan pada diri kita balik kan. Jadi kita dengan sejarah ni sebenarnya untuk baiki diri kita kan. Jadi hari ini macam mana dengan solat kita? Sebenarnya bila orang yang betul-betul nak bertemu dengan Allah dalam solat, sebenarnya sebelum azan lagi dia dah bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah kan. Contoh, dia akan set waktu. Macam kita kalau ada date kan, date dengan kawan ke, kita akan tahu okey pukul 9 pagi ni nak kena ada dekat KFC contohnya. Jadi sebelum 9 pagi tu 15 minit, setengah jam sebelum tu kita kena bertolak. Macam tu juga dalam solat. Dia bukannya bila dah dah azan baru ambil wuduk. Tapi sebenarnya 5 minit sebelum tu dah ada dah depan sejadah. Ni peringatan untuk buat diri kita. Diri saya juga sebab dia benar-benar kalau betul-betul dia cinta dengan Allah, macam itulah seolah nak berjumpa dengan sang kekasih kan. Betul-betul jaga hubungan dengan Allah. Jadi macam manalah maksudnya mustahil Allah tak bagi bantuan. Nak kata sebabnya betul-betul jaga hubungan dengan Allah. Jadi Allah ni dia takkan pulangkan tangan hambanya dengan tangan yang kosong. Sekiranya hambanya meminta, Allah akan beri. Lagi-lagi Allah ni lagi maha pemurah, lagi maha pengasih, dan lagi tentang Islam pula tu nak tegakkan Islam. Jadi bila jaga hubungan dengan Allah,
dan segalanya memang Allah akan beri. Maka Allah kata dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Sebenarnya kamilah yang berikan kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Jadi kita kena ingat sebenarnya yang beri kemenangan adalah Allah, bukannya dari usaha kita. Tu amalannya. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Itu rancangan. Itu juga dengan diri kita. Wallahu a'lam. Wallahualam bisawab. Jadi terima kasih atas soalan yang diberikan dan juga jawapan yang diberikan oleh Kak Izzah. Jadi untuk soalan yang tadi, yang pertamanya kita mestilah menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan manusia. Sebab dengan menjaga hubungan inilah yang akan meningkatkan lagi amalan-amalan kita, dan kemudian kita perlu tanya diri kita sendiri bagaimanakah dengan solat kita, adakah cukup semua kan. Okey, dan seterusnya kita mestilah menjaga waktu solat. Okey, terima kasih semua. Okey, untuk kesimpulannya, sebagai penutup, Kak Izzah boleh simpulkan apa yang kita dapat pada malam ini, insya-Allah. Kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Antara kesimpulannya lah yang boleh diberi. Kesimpulan yang boleh diberi ya. Tadi dah bagi dah sebenarnya, dah termasuk-masuk dah kesimpulan-kesimpulan ke dalam yang soalan pemutaran tadi. Dan ini kita ulang sikit lah. Sekejap. Masa lagi berapa minit ya moderator? Ada lagi dalam 10 minit. 10 minit? Ataupun kita tutup kesimpulan dengan satu video? Boleh juga. Okey, boleh juga. Kita try tau. Video. Dengar tak? Nampak semua? Okey Kak, videonya? Tes. Kejap mungkin ada masalah sikit. Sekejap Okey Kak. Ada nampak tak? Nampak ke videonya? Ada nampak tak? Ke tak ada? Tak ada. Oh, tak nampak ya? Sekejap. Mungkin boleh dulu. Present now. Present now, okay. Lepas tu pergi dekat Sini tekan. Siapa tu? Michelle. tak. Isman tadi boleh kena kat control kan? Isman. Tak apalah.
tak apa, atau mungkin akan nanti boleh share je link video tu. Link Nanti kami tengok video itu. Okey. Baru nak tutup dengan video. Okay, tak apa. Maaf ya atas kekurangan sebab first time guna tak reti. Okey. Okay. Jadi jelas sekali itulah kita tutup dengan satu hadis Nabi yang tadi kita dah sebut pada soalan Rifhan, betul lah soalan Rifhan tadi berkaitan dengan pimpinan. Tak ingat mafhum Nabi yang secara penuh, tapi ketahuilah diri kita ni walaupun macam mana, raja, seorang raja ni dia adalah pimpinan kepada rakyat jelata. Lepas tu seorang orang sekejap tak ingat, tapi nak kata last kali tu Rasulullah sebut diri kita ni adalah pimpinan kepada diri kita sendiri. Jadi dalam kita nak pimpin diri kita, kita ni, jadi kita teladanilah bagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Al-Fatih sendiri. Masa muda ni memang kita dah tak boleh sia-siakan waktu. Sebabnya bila kita dah tua nanti, waktu muda kita tak akan kembali lagi. Jadi manfaatkanlah waktu muda ini dengan baik, dengan perkara-perkara yang memberi kebaikan, kan. Sebab itulah ada satu kata-kata ni disebutkan, sekiranya kita tak penuhi waktu kita dengan kebaikan, maka kebatilan yang akan mengisi. Jadi kalau kita tak nak kebatilan ataupun keburukan yang mengisi waktu kita, jadi kita sendiri yang kena push up diri kita ni dengan perkara-perkara kebaikan, dengan amal soleh. Jadi macam tadi kan, bila kita selalu ingat mati dan kita tak akan sisakan waktu. Jadi kita sebagai pelajar sekarang ni kan, jadi apa peranan kita sebagai pelajar? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu banyak-banyak. Jadi gunakan waktu yang baik ini untuk kita mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kita ada peluang dengan lecturer, jadi tanyakan soalan-soalan untuk kita menambah ilmu kita. Ada sahabat-sahabat, kita gunakan sahabat-sahabat kita ni untuk menuntut ilmu, untuk berkongsi berkaitan dengan ilmu, kan. Dan juga kita tambah ilmu selain daripada ilmu akademik. Antaranya ilmu-ilmu, contoh ilmu fiqh agama kita. Jadi ilmu-ilmu lain lah, contohnya dalam fiqh jihad juga, mungkin dalam sains dan sebagainya yang di luar daripada bidang kita. Okay. Itulah ilmu. Dan jangan sisihkan waktu lah. Kita gunakan waktu kita bermula daripada malam ini. Moga-moga Allah berkati waktu kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, insya-Allah. Sebab tu nak kata waktu yang berkat ni macam mana dalam satu jam ni kita buat perbezaan kan. Dalam 1 jam kita bagi 2 kondisi. Orang yang pertama ni dalam 1 jam dia boleh buat 2 perkara je. Tapi nak kata orang yang berkat ni banyak, dalam 1 jam ni dia boleh buat banyak sangat perkara. Sebab nak kata apa? Sebab berkatnya waktu dia. Okay, jadi sebab itulah dalam kita selalu minta pada Allah adalah waktu yang berkat, kan. Okay, itulah wallahu alam. Last sekali nak mohon maaf atas segala kekurangan ataupun terkurang persediaan dari diri saya sendiri. Dan terima kasihlah kerana memberi kepercayaan dan peluang dan ruang kepada diri saya untuk berkongsikan kepada kalian. Okay, semoga berjumpa lagi elok-elok. Okay, walaupun PKP, okay, jangan stres-stres kat rumah. Faham je belajar online semua tu macam stres kan kat rumah kan. Okay, jangan stres-stres. Ini adalah ilmu, ini adalah jalan jihad menuntut ilmu. Setiap usaha kalian tu akan diberi pahala dan usaha akan diberi pahala lah. Dan sebab tu man salaka tariqan apa hadis tu? Dalam menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Jadi ingat, kalau stres-stres belajar,
Okay, stres-stres untuk ilmu ni sebenarnya nak mudahkan jalan kita menuju ke syurga. Kita jadi ni kan. Jadi dia dalam tuntut ilmu. Okay. Okay, itu je wallahu alam. Itu saja wallahu alam. Serahkan pada moderator. Okey, ya Allah, terima kasih atas nasihat yang diberikan, atas penerangan yang cukup menarik dan juga info-info yang diberikan mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi sekarang kita dah kenal dah siapa Sultan Muhammad Al-Fatih, peribadi-peribadi beliau sehingga mampu menakluk kota Konstantinopel pada usia yang muda. Dikatakan pada umur berapa tadi Kak? 21? 21. 21. Umur sebaya bayi kita dalam 20-an. Jadi kita kena fikir juga macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih itu mampu untuk menakluk kota Konstantinopel dan berjaya untuk menjadi orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu pada usia yang amat muda. Sedangkan kita, apa yang mampu kita buat pada hari ini, pada usia ini. Kita fikir-fikirkanlah bagaimana untuk memperbaiki diri kita sendiri, insyaAllah. Sebelum saya tutup, saya ada satu kisah inspirasi nak ceritakan kepada semua di sini. Mungkin semua pernah dengar dan mungkin ada yang tak pernah dengar tentang Ahmad Ammar. Ahmad Ammar yang mana beliau ini meninggal di Turki ketika menuntut ilmu di sana. Dan beliau dikebumikan sendiri di perkuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Dan seperti yang Kak Izzah cakap tadi, Abu Ayyub Al-Ansari ni siapa? Sahabat Rasulullah sendiri yang cuba untuk menakluk kota Konstantinopel tetapi syahid dan dikebumikan di kawasan perkuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi apa yang dibuat oleh Ahmad Ammar ni, beliau juga arwah Ahmad Ammar ni, beliau juga adalah anak muda seperti kita. Pergi ke Turki untuk menuntut ilmu dan menuntut Risalah An-Nur. Dan beliau berjaya menghabiskan Risalah An-Nur itu dalam masa yang singkat dan diijazahkan oleh gurunya untuk mengajar. Tetapi pada waktu kali pertama untuk beliau mengajar Risalah An-Nur itu, beliau telah pun dilanggar oleh ambulans dan mati syahid di situ. Dan kemudian jenazahnya pun dikebumikan di perkuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dikatakan bahawa Ahmad Ammar ni sebenarnya menaikkan juga semangat kita sebagai anak muda untuk menjadi lebih baik. Jadi itulah sedikit kisah yang saya boleh kongsikan sebelum kita menutup sembang santai kita pada malam ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada panel kita, Kak Izzah Zamhari kerana sudi berkongsi ilmu pada malam ini, dan juga terima kasih kepada semua yang terlibat, penonton-penonton semua atas kerana mengikutilah sembang santai pada malam ini. Okey, segala yang baik datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Doa Rovita ada ke? Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua.